Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Sihat ke? Okey. Minggu ni kita akan belajar Pendidikan Islam tahun 6. Kita sambung tajuk sebelum cuti, iaitu adab terhadap alam sekitar. Okey, minggu ni kita akan mempelajari akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Jom kita tengok. Okey, sebelum kita mula, kita baca doa dulu. Tadahkan tangan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Kita akan sambung semula. Tajuk minggu sebelum cuti, adab terhadap alam sekitar, tajuk sebelum ni. Okey, kamu buka muka surat 186 untuk rujukan kamu bila kamu nak buat latihan nanti. Kita tengok sini dulu, sebab Ustaz akan baca jawi. Bagi yang masih belum mahir membaca jawi, kamu boleh tengok satu persatu Ustaz baca untuk kamu, dan kamu ulang dan ulang dalam buku teks. Kalau tak dapat, tengok video semula. Tapi yang dah pandai baca jawi, tahniah. Teruskan tingkatkan ilmu pengetahuan tentang jawi dan dalami pendidikan Islam. Okey, baik. Fahami dan hayati. Akibat mengabaikan adab terhadap alam sekitar. Ini yang akan kita bincang. Kita akan baca satu persatu muka surat ni. Jom kita tengok. Selamat pagi, Encik Amir. Selamat pagi. Boleh Encik Amir ceritakan punca berlakunya pencemaran sungai ini dan akibat sekiranya keadaan persekitaran begini terus berlarutan? Terdapat aktiviti penebangan pokok-pokok getah di sebuah ladang di hujung kampung. Ada penebangan pokok-pokok getah. Pokok getah kan banyak. Jadi kalau tebang dah sampai 300 pokok, itu memang bermasalah lah. Kemudian sampah sarap tersebut dibakar di situ. Semua sisa-sisa ataupun dahan ranting daun pokok getah tu dibakar di situ. Bayangkan kalau banyak ranting-ranting daun-daun yang dibakar, apa akan berlaku? Mestilah pembakaran yang besar dan asap yang banyak. Ini menyebabkan berlakunya pencemaran. Keadaan ini mengakibatkan berlaku pelbagai masalah alam sekitar. Antaranya ialah apa masalah? Apa masalah yang akan berlaku kalau berlakunya pembakaran terbuka contohnya. Okey, tengok. Yang pertama, masalahnya ialah ketidakstabilan alam, pencemaran udara, pencemaran air, kepupusan habitat dan hidupan. Pendapatan penduduk pun terjejas. Akhir sekali, hakisan tanah. Berlakulah hakisan tanah kerana pasak bumi, iaitu pokok-pokok besar tu dah ditumbangkan. Terutamanya di kawasan bukit, mengakibatkan runtuhan bukit, runtuhan tanah. Okey. Terima kasih Encik Amir. Okey, pelajar tersebut mengucapkan terima kasih di atas penjelasan tadi.
sama-sama. Kita tengok firman Allah Subhanahu wa taala, wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha. Surah Al-A'raf. Maksudnya, dan janganlah kamu berbuat kerosakan di bumi sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Janganlah, Allah kata, jangan buat kerosakan di bumi ini sesudah Allah menyediakan segala yang membawa kebaikan padanya. Tumbuh-tumbuhan, air sungai yang mengalir jernih, itu semua adalah kurniaan Allah Subhanahu wa taala. Tinggal kita saja nak jaga elok-elok ataupun nak merosakkannya. Kita mulakan dengan diri kita sendiri. Kita pastikan diri kita sentiasa menjaga kebersihan, menjaga persekitaran daripada kotoran-kotoran yang tidak menyenangkan. Jadi pastikan tidak ada yang membuang sampah di merata-rata, terutamanya di rumah kita. Kita sendirilah jaga, jangan buang sampah di merata-rata. Kemudian di kawasan sekolah contoh, dan kamu juga boleh kita semula barang-barang yang tak digunakan. Banyak lagi. Yang penting alam kita terpelihara. Rumusan adab terhadap alam sekitar perlu diamalkan supaya kelestarian alam terus terpelihara. Oleh itu, setiap insan bertanggungjawab untuk memelihara alam yang amat berharga. Jadi sama-samalah kita jaga kebersihan. Jaga kebersihan pun adalah satu ibadah. Sebab kita mengikut perintah Allah yang kita baca ayat suci Al-Quran tadi kan. Okay, baik. Kamu lakukan aktiviti ni di rumah. Ada 3 perkara Ustaz minta kamu lakukan. Apa perlu dibuat di rumah? Bersihkan. Aktiviti dia apa? Aktiviti bersihkan kawasan sekitar. Kita tak boleh main sekolah, kita buat di rumah. Pastikan dalam rumah kita bersih, dalam bilik bersih. Ni tugasan praktikal. Kamu tak payah tulis sini, kamu perlu buat di rumah. Amalkan. Bilik bersih, ruang tamu bersih, dapur rumah bersih, kawasan luar rumah bersih. Ini tugas kamu. Tujuannya apa? Dia tulis tujuan manfaat kepada alam sekitar. Tujuannya untuk mendapat manfaat kepada alam sekitar. Okey, di bawah ni dia ada minta akibat mengabaikannya. Jadi kamu duduk, kamu fikir, kalau kamu tak jaga kebersihan, bayangkan keadaan rumah kamu tu macam mana. Kalau kita sampah kita buang merata, tak bersihkan, biar berhabuk, letak suka hati saja barang berselerak rumah, jadi sampah semakin banyak. Kamu bayangkan kamu duduk dalam rumah keadaan macam tu. InsyaAllah rumah kamu mestilah bersih kan. Kamu sentiasa 24 jam ada di rumah. Kita PKP lah ni, tak boleh pergi mana. Kalau duduk di rumah 24 jam dalam keadaan tak bersih, susah lah. Tapi tahniah siapa yang jaga kebersihan di rumah. Okey, yang kedua, aktiviti yang perlu kamu lakukan, kitar semula. Di rumah kamu sekarang kita PDPR. Tapi kalau ada kerja-kerja menulis, perlu menggunakan kertas. Kamu tak nak guna lagi kertas tu, kumpul kertas tu dalam kotak khas. Kamu letak di satu tempat, kitar semula di situ. Letak untuk recycle. Kamu letak itu, kamu tak guna kertas, letak dalam kotak, jangan dibuang terus. Nanti kamu bila dah kumpul banyak, boleh dikitar semula. Apa tujuan?
Tujuannya manfaat kepada alam sekitar. Bayangkan kamu mengabaikannya, sampah akan jadi apa? Jadi lambatkan sampah yang sangat banyak di tempat pembuangan sampah. Dan sedangkan kertas yang kita gunakan tu masih boleh digunakan semula. Okey. Baik, yang ketiga, apa yang perlu kamu lakukan? Ni minta izin dengan ibu bapa dulu. Kalau dapat, aktiviti dia apa? Menanam pokok. Menanam pokok, apa tujuannya menanam pokok? Kamu fikirkan tujuan menanam pokok yang kita cerita akibat apa tadi tu, ada kaitan di situ. Apa tujuan kita menanam pokok? Cuba fikirkan. Dan akibat mengabaikan penanaman pokok ni, apa akan berlaku? Semua orang pakat tak mau tanam pokok di atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni. Kamu fikirlah. Kamu rujuk pada tajuk sebelum ni. Apa yang kita dah belajar tu, kamu rujuk semula akibat mengabaikannya. Okey, itu sahaja. Kamu tengok nilai. Ni yang paling penting. Amalan kitar semula boleh menjanakan ekonomi. Kalau kita kitar semula, semua barang-barang yang tak kita guna lagi, contohnya kertas, botol plastik, dan berbagai-bagai lagi, kalau kamu tak guna, kamu boleh dihantar ke kawasan yang disediakan tong kitar semula, letak di situ. Nanti dia orang akan ambil dan digunakan semula, diproses dan digunakan semula. Jadi cuba amalkan, insya-Allah kamu boleh buat. Okey, tengok tugasan. Lihat video ni dan fahami betul-betul. Kalau tak faham, ulang lagi. Kemudian buat latihan dalam buku aktiviti muka surat 91. Kamu perlu bina ayat. Kamu buatlah ayat yang sesuai. Bina sendiri ayat tersebut berdasarkan gambar. Okay, tasmik melalui Google Meet atau video call. Kamu perlu tasmik. Tolong hubungi, tolong buka link yang Ustaz bagi untuk Google Meet dengan Ustaz. Kalau tak dapat buka, kamu WhatsApp Ustaz. Ustaz akan video call kamu mulai daripada 10.30 sampailah pukul 1 insya-Allah. Kalau tak boleh waktu tersebut, selepas solat Jumaat nanti, kamu boleh beritahu Ustaz, kata kamu kena buat petang. Beritahu WhatsApp, tak ada masalah. Kalau kamu hubungi Ustaz, Ustaz boleh menilai kamu. Dan orang yang aktif aktif dalam waktu kelas pendidikan Islam dan subjek-subjek lain, itulah kamu akan dapat markah di situlah. Di situlah kamu akan dapat markah tahap pencapaian. Macam mana kamu respon, macam mana kamu aktif dalam belajar, dinilai di situ juga. Tahap 1, 2 tu paling lemah. Tahap 3, 4 tu sederhana dan 5, 6 tu paling tinggi. Jadi kalau kamu mengamalkan, praktik dan pandai pula mengajar orang buat benda yang dipelajari ni, contoh adab-adab alam sekitar ni, kamu boleh mengamalkan di rumah, praktikkan di rumah, kamu layak mendapat tahap pencapaian 6. Jadi, dan kamu boleh cerita kat ustaz ke atau apa-apa, buat latihan apa semua, di situ pun boleh dapat tahap pencapaian yang tinggi. Tapi kalau kamu tak hubungi ustaz, tasmik pun tak, itu masalah lah, macam mana ustaz nak bagi markah kat kamu. Jadi semua pakat masuk dan kita belajarlah. Cuba hubungi Okey, itu saja untuk hari ini. Pelajar-pelajar ustaz yang sentiasa diingati selalu. Okey, lepas ni hubungi ustaz. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi nanti insya-Allah.